Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menyambung kembali kuliah kita untuk perbincangan tajuk tanda-tanda besar kiamat. Kita masih dalam perbincangan berhubungan dengan kemunculan Imam Mahdi yang telah kita bincang 2 minggu lepas. Dah sampai ke akhirnya, muka surat sambungannya, muka surat 283 tu, di mana penulis membahaskan satu tajuk adanya golongan yang mengingkari hadis-hadis tentang kemunculan Imam Mahdi, dan bagaimana bantahan perlu dilakukan terhadap mereka. Yang membantah ni pun bukan orang biasa, tapi di kalangan ulama juga. Telah kami ungkapkan sebelum ini hadis-hadis sahih yang merupakan dalil secara qat'i, yakni secara muktamad, tentang kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman sebagai seorang hakim dan pemimpin yang adil. Demikian pula telah kami telah menukilkan beberapa pendapat ulama yang mengungkapkan, menjelaskan secara jelas bahawa hadis tentang Al-Mahdi adalah mutawatir. Riwayat itu mutawatir, maknanya hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi-perawi pada setiap peringkat, sehingga adalah mustahil untuk mengatakan bahawa ia tidak benar. Juga sebahagian karya yang ditulis, yang disusun oleh para ulama tentangnya. Di antara hal yang sangat disayangkan, yang sangat disayangi, bahawa ada sebahagian penulis di zaman sekarang mengingkari kemunculan Imam Mahdi. Mereka mengsifati berbagai hadis tentangnya dengan kontradiktif. Kontra ni maknanya bercanggah, menganggap hadis kemunculan Imam Mahdi ni antara satu yang lain, seperti ada tanaqud, percanggahan, kontra, dan dia anggap ada kebatilan, tidak benar. Dan kata mereka lagi, sesungguhnya cerita Imam Mahdi ini hanyalah cerita bohong yang dibuat oleh kaum Syiah, kemudian masuk ke dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Itu dakwaan golongan yang tidak percaya adanya kemunculan Imam Mahdi. Jadi para penulis tersebut telah pengaruh dengan pendapat yang masyhur daripada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ini seorang ahli sejarah zaman terkemudian. Sebab dia meninggal pada awal kurun ke-9. Dia di antara tulisan yang masyhur dalam kitab Al-Muqaddimah, di mana Ibn Khaldun telah mendhaifkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Di sisi dia, dia anggap hadis kemunculan Imam Mahdi adalah hadis yang lemah, padahal Ibn Khaldun bukanlah pakar dalam bidang ini, sehingga pendapatnya dalam mensahih dan mendhaifkan hadis itu boleh diterima. Sebab tu kalau kita melihat dalam mana-mana kitab, kena tengok kedudukan penulis itu sendiri. Adakah dia benar-benar berkeahlian dalam bidang itu? Kalau dia ahli sekalipun, mungkin masih berlaku kesilapan, apatah lagi kalau dia bukan ahli dalam bidang itu. Sungguh pun demikian, beliau telah berkata, setelah yakni dia menyebut hadis yang banyak tentang Mahdi dan dia melemahkan sebagian besar sanadnya, di antara kata-kata dia, ini kita ambil sikit sebahagian daripadanya.
Dan pendapat dia dibantah oleh Syekh Ahmad Syakir, seorang tokoh hadis zaman terkemudian yang banyak membuat semakan terhadap kitab-kitab hadis. Kata Ibnu Khaldun, inilah beberapa hadis yang ditakhrij oleh para imam tentang Al-Mahdi yang keluar di akhir zaman. Dan sebagaimana kamu lihat, hadis-hadis tersebut tidak terlepas daripada kritikan, kecuali sedikit atau lebih sikit ya. Jadi apabila dia sebut ada sedikit hadis yang selamat daripada kritikan, maka kami bagi pihak penulis ini kata, kalau ada satu sahaja hadis yang sahih, itu pun sudah cukup sebagai hujah bagi adanya Imam Mahdi di akhir zaman. Tak perlu banyak hadis. Kalau ada satu sahaja hadis yang sahih, itu pun sudah mencukupi. Bagaimana mungkin sementara hadis tersebut sahih, bahkan mutawatir. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah berkata sebagai membantah terhadap pendapat Ibnu Khaldun, ini bila ada pandangan yang ulama berbeza, ada yang kontra dan ada hujah, ini perbahasan ilmiah. Mungkin kita ambil secara mudah, kita kata kita yakin bahawa adanya kemunculan Imam Mahdi, cukup setakat tu. Tapi kalau kita tidak faham perbahasan para ulama untuk kita berhujah dengan golongan yang menafikan kemunculan Imam Mahdi, maka kita tak ada hujah lah, sebab kita tak tahu. Jadi bila kita tahu apa jawapan Syekh Ahmad Syakir, maka kita boleh rad ataupun boleh tolak pandangan itu. Mana ini menunjukkan para ulama juga ada kelemahan, ada juga salah silap dalam sesetengah perkara. Jadi alasan Ibnu Khaldun sebab hadis Imam Mahdi banyak kelemahan, banyak kritikan. Kata Syekh Ahmad Syakir, sesungguhnya Ibnu Khaldun tidak memahami benar perkataan ahlul hadis yang mengatakan al-jarhu muqaddam 'ala at-ta'dil. Ini masuk dalam bab ilmu hadis lah, sebab kita membahaskan berhubung dengan hadis-hadis kemunculan Imam Mahdi. Al-jarhu tu maknanya apabila seseorang perawi itu dianggap lemah ataupun tidak kuat, maka kelemahan itu yang didahulukan berbanding dengan sifat ta'dil, sifat adil, sifat kebaikannya. Kalau ada kebaikan dan ada kelemahan itu perlu didahulukan. Seandainya sahaja dia mentelaah memerhati perkataan para pakar hadis dan pemahaman mereka, nescaya dia tidak pernah mengatakan apa-apa yang telah dia katakan. Kalau dia perhati ulama hadis sebut, dia tidak akan kecek gitu lah. Mungkin pula sebenarnya dia telah membaca, mengetahuinya, tetapi melemahkan hadis Al-Mahdi kerana keadaan politik yang menekannya saat itu. Pula dah rupanya faktor politik semasa mempengaruhi pandangan para ulama. Ibnu Khaldun tahu dah kedudukan hadis itu dan kritikan ulama hadis perbahasan mereka, tapi dia lebih cenderung untuk menganggap hadis Imam Mahdi adalah hadis yang lemah sebab faktor politik di zaman itu. Mungkin di zaman dia, zaman di mana sekitar dia, khususnya di Mesir lah, sebab dia pernah menjadi hakim di Mesir sehingga meninggal pada awal kurun ke-9, faktor Syiah. Jadi mungkin dia tidak mahu dilihat terpengaruh, terikut dengan Syiah, maka dia mengambil pendekatan mengatakan hadis Imam Mahdi ini hadis yang tidak kuat. Jadi faktor keadaan politik semasa di zaman dia. Kemudian menjelaskan bahawa apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam perbahasan tentang Mahdi dipenuhi dengan kekeliruan. Ini jawapan balas Syekh Ahmad Syakir kepada tulisan Ibnu Khaldun. Penuh dengan kekeliruan, nama-nama perawi, begitu juga cara dia menyebut illah ni kecacatan yang pada hadis. Beliau memakluminya, sudah mengetahuinya, kerana hal itu boleh saja bersumber daripada para penulis dan kerana kelalaian orang-orang yang mensahihkannya. Wallahu alam. Ini petikan daripada kata-kata Syekh Ahmad Syakir. Di sini kami menjelaskan secara ringkas apa yang dikatakan oleh Syekh Rashid Muhammad Ridha. Ini tokoh terkemudian di antara tokoh reformis dalam dunia Islam ialah Syekh Muhammad Rashid Ridha, yang sezaman dengannya seperti Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan, zaman-zaman terkemudian.
di mana Imam Hasan Al-Banna banyak terpengaruh dengan pemikiran reformis daripada Syekh Muhammad Ridha, tapi pemikiran dia banyak dikritik. Rashid Ridha sendiri banyak dikritik dalam beberapa perkara, sebab dia ni salah seorang contoh orang yang engkar kepada hadis tentang kemunculan Imam Mahdi. Beliau berkata, seperti yang dipetik dalam kitab tafsirnya, orang alim juga boleh mengarang kitab tafsir, Tafsir Al-Manar. Syekh Muhammad Rashid Ridha menulis kitab Tafsir Al-Manar, tapi dia antara tokoh yang menolak hadis-hadis tentang kemunculan Imam Mahdi. Katanya ada pun tentang kontradiksi, percanggahan. Kontra ni percanggahan, contradiction. Percanggahan adalah hadis tentang Mahdi. Maknanya ada satu hadis sebut macam ni, satu mana hadis tu ada. Kalau dalam bahasa ulumul hadis dipanggil berlaku ittirab, hadis yang muttarib, hadis yang dilihat mafhum dia tu seperti berlawanan. Orang ni kata gini, jadi nak ikut manasa. Maka hal itu sangat kuat dan sangat nampak. Kata Rashid Ridha, jelas. Demikian pula untuk menyatukan berbagai riwayat tentangnya sangat sulit, sangat susah, dan orang-orang yang mengingkarinya lebih banyak. Begitu juga kerancuan yang ada dalamnya. Rancu ni maknanya yang tidak jelas, yang tidak menentu. Ini bahasa mungkin kita jaga dengar, ni bahasa Indonesia, tapi dah digesek dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ni ada rancu. Cuba buka dalam kamus dalam bahasa dan pustaka. Mari pun tak silap saya buka radio IKIB masa dalam kereta, rancangan bahasa kita, ada seorang datuk daripada Dewan Bahasa Pustaka bincang tentang masa perkataan, apa erti perkataan rancu, kerancuan. Ini bahasa Indonesia yang telah banyak digunakan pakai. Macam kita guna perkataan mantan. Beliau adalah mantan menteri, mantan timbalan Perdana Menteri contohnya. Kita dulu perkataan bekas mantan itu bahasa Indo, tapi dah jadi bahasa Melayu kita. Baik, kemudian Syekh Rashid Ridha menyebut, kata dia, Imam Bukhari dan Muslim tidak menyebut sedikit pun tentangnya dalam kitab sahih. Dalam hal itu penyebutan riwayat Mahdi merupakan sumber pendorong dia mendakwa, pendorong membawa kerosakan dan fitnah yang paling besar dalam masyarakat Muslim. Dia mendakwa hadis tentang riwayat munculnya Imam Mahdi menjadi punca berlaku fitnah yang paling besar dalam masyarakat Muslim. Itu boleh rujuk dalam kitab Tafsir Al-Manar. Selanjutnya beliau menunturkan bahawa contoh percanggahan dalam hadis Mahdi berdasarkan sangkaan dia lah, dia menyangka begitu. Sesungguhnya riwayat paling masyhur tentang namanya dan nama bapanya ialah menurut Ahlus Sunnah Muhammad bin Abdullah. Dalam riwayat lain pula sebut Ahmad bin Abdullah. Sementara Syiah Imamiyah sepakat bahawa namanya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Itu di sisi Syiah. Adapun nama yang dipilih oleh Syiah Muhammad bin Al-Hasan ini adalah urutan yang ke-11, yang ke-12 daripada para imam mereka yang mereka anggap maksum, yang suci daripada dosa. Kalau kita belajar tentang firqah Syiah Imamiyah, yang disebut Syiah Imam 12, yang terakhir sekali, nama ni memang ada sungguh, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari memang ada sungguh pun, tapi orang-orang Syiah menganggap dianya belum mati, dia hilang, bersembunyi dan akan muncul di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Maka dia disebut sebagai Al-Hujjah Al-Qaim Al-Muntazar, Al-Mahdi Al-Muntazar. Sementara Al-Kisaniyah, Al-Kisaniyah ni satu firqah Syiah yang lain di kalangan Syiah Rafidah. Rupanya Syiah ni dia mempunyai suatu kepercayaan yang kuat bahawa kemunculan Imam Mahdi adalah daripada firqah golongan mereka. Dan fikrah Syiah sebegini banyak terbawa-bawa dalam kebanyakan tarekat. Kita akan jumpa dalam kebanyakan tarekat meyakini bahawa imam mereka lah yang akan muncul sebagai Imam Mahdi. Dalam kebanyakannya begitu.
Mereka menyangka bahawa Al-Kisaniyah menyangka Al-Mahdi adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Siapa Muhammad Al-Hanafiyah? Dia ni anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan isterinya yang lain, bukan isterinya Fatimah binti Rasulullah. Dan sesungguhnya katanya dia masih hidup, Al-Mahdi ni masih hidup dan bermukim di Gunung Radawa. Ini yang dikomen oleh Muhammad Rashid Ridha, hujah dia untuk menolak hadis tentang kemunculan Imam Mahdi. Baik, apa jawapan balas terhadap pandangan Syekh Rashid Ridha ada pada muka surat berikutnya. Adapun jawapan atas penyataan itu ialah bahawa berbagai riwayat yang menjelaskan keluarnya Mahdi sebenarnya adalah sahih, bahkan mutawatir secara makna. Adapun pengakuan bahawa Bukhari dan Muslim tidak memasukkan sedikit pun hadis tentang Mahdi, maka kita boleh katakan bukan semua sunnah itu termaksud dalam As-Sahihaini, dalam Bukhari dan Muslim sahaja. Perlu kita faham, dalam bab hadis yang sahih bukan dalam Bukhari dan Muslim sahaja, ada lagi dalam kitab-kitab yang lain. Cuma Bukhari dan Muslim itu yang paling tinggi di sudut ranking turutan kesahihannya, sebab syarat Bukhari dan Muslim lebih ketat dan lebih syadid berbalik imam-imam hadis yang lain. Tapi dalam kitab lain pun ada juga hadis yang sahih. Kita tidak jumpa hadis tentang Imam Mahdi dalam Bukhari Muslim, memang tidak ada. Tapi ada dalam kitab yang lain, di antaranya dalam Sunan Ibnu Majah. Dan dalam Sunan Ibnu Majah banyak hadis-hadis yang lemah, banyak hadis yang tidak kuat. Tapi dalam bab hadis Imam Mahdi, maka ia termasuk setengahnya adalah riwayat yang sahih, walaupun setengahnya tidak sahih, setengahnya adalah sahih. Bahkan banyak lagi hadis yang sahih terdapat dalam kutubus sunan, kitab-kitab sunan. Apa kitab sunan? Kitab hadis yang disusun mengikut tajuk fiqh. Kita kena faham. Kalau kita kata Sunan Sittah merujuk kepada 6 buah kitab hadis yang disusun berdasarkan tajuk-tajuk hukum fiqh, iaitu Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. 6 buah kitab ini adalah kitab-kitab hadis yang keutamaannya disusun berdasarkan tajuk fiqh. Kitab Musnad seperti Musnad Imam Ahmad, Musnad ini berdasarkan kepada perawi-perawi yang berada pada tempat mana. Kalau perawi itu daripada orang Syam disebut Musnad Asy-Syamiyin, Musnad Al-Kufiyin dan sebagainya. Kitab Al-Mu'jam seperti Mu'jam At-Tabarani yang masyhur dan lain-lain kitab hadis. Baik, jawapan Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya Bukhari dan Muslim tidak memaksa diri untuk meriwayatkan seluruh hadis yang dihukum sahih. Bahkan keduanya telah mensahihkan hadis-hadis yang tidak ada dalam kitab sahih keduanya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi juga yang lainnya daripada Bukhari tentang pengsahihan hadis yang tidak ada dalam kitabnya, tetapi ada dalam sunan yang lain. Maknanya dia tidak ambil semua. Walaupun tidak ada dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim mengakui sahihnya hadis tentang perkara ini dalam kitab yang lain. Ada juga dakwaan daripada daripada pihak Syekh Rashid Ridha mengatakan adanya cerita-cerita Israiliyat. Maka jawapan balas terhadap pendapat itu ialah, adapun tentang keadaan hadis yang dimasuki dengan banyak cerita Israiliyat dan sebagainya adalah hadis yang palsu yang dibuat oleh kaum Syiah dan yang lainnya. Dakwaan bahawa adanya cerita Israiliyat adalah tidak benar. Akan tetapi para imam dalam bidang hadis telah menjelaskan akan sahih, menjelaskan yang sahih dari selainnya. Mereka telah menulis kitab-kitab tentang hadis palsu, menjelaskan riwayat yang lemah, bahkan meletakkan kaedah sangat teliti dalam menghukum para perawi hadis, sangat
teliti, sangat cermat untuk menilai sesuatu hadis dengan periwayat-periwayatnya, sehingga tidak tersisa, tidak tertinggal seorang ahli bid'ah. Orang bid'ah ni orang yang suka melakukan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ataupun pendusta, melainkan mereka jelaskan akan jati dirinya, kedudukan diri orang-orang yang sebegitu. Maka Allah Ta'ala telah menjaga as-sunnah dari perbuatan orang yang sia-sia dan perbuatan merubah oleh orang-orang yang melampaui batas. Rasa cukuplah untuk komentar bagi jawapan balas Ibnu Katsir dan juga Syekh Ahmad Syakir terhadap pandangan pertamanya Ibnu Khaldun yang menolak tentang hadis Imam Mahdi. Dia ada alasan dia, dan juga pandangan daripada Syekh Rashid Muhammad Redha itu telah dijawab oleh Syekh Ahmad Syakir dengan Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tulisan mereka. Kita pergi tajuk berikutnya, yang ke-8. Tajuk yang terakhir dalam perbahasan Imam Mahdi ini berhubung dengan satu hadis yang berbunyi la mahdiyu illa Isa bin Maryam. Tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Sebahagian orang yang engkar akan hadis tentang munculnya Imam Mahdi berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga oleh Imam Al-Hakim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis tu ada, tetapi kena tengok dari segi kekuatan sanadnya. La yazdadul amru illa shiddah walad dunya illa idbara walan nasu illa syuhan wala taqumus sa'atu illa ala syirarin nas walal mahdiyu illa Isa bin Maryam. Suatu urusan tidak akan bertambah melainkan akan semakin sulit, semakin payah. Ini gambaran di akhir zaman. Satu urusan tidak akan bertambah melainkan bertambahnya kepayahan. Dunia pula semakin terbelakang, mundur, dan manusia pula semakin kikir, semakin kedekut. Tidaklah kiamat terjadi kecuali kepada manusia yang paling buruk, dan tidaklah Imam Mahdi itu melainkan Isa bin Maryam. Jadi matan hadis ini, lafaz hadis menunjukkan seolah-olah Imam Mahdi itu adalah nama yang lain bagi Nabi Isa, seolah-olah begitu. Jadi apa komen terhadap hadis ini ialah hadis ini adalah dhaif, lemah, kerana bersumber kepada Muhammad bin Khalid Al-Jundi. Dari segi sanadnya dia sangat lemah. Komentar oleh Al-Imam Az-Zahabi bahawasanya Muhammad bin Khalid ini seorang yang munkarul hadis. Maknanya orang yang meriwayatkan hadis-hadis yang munkar. Hadis munkar ni bukan hadis orang jahat. Hadis munkar ni makna hadis yang pertama hadis yang lemah, lepas tu mafhum hadis itu bercanggah dengan hadis lain yang lebih sahih. Dari segi sanadnya dia lemah, dari segi matan hadis bercanggah dengan hadis yang sahih, maka disebut istilahnya hadis munkar. Abu Abdullah Al-Hakim berkata bahawa perawi Muhammad bin Khalid Al-Jundi adalah seorang yang majhul. Kenapa dia pula majhul? Majhul ni makna seorang yang tidak dikenali latar belakangnya. Tahu-tahu tubik nama dia, orang tak kenal dia. Itu disebut majhul. Sebab buku ni walaupun dah diterjemah, kalau kita tak faham istilah ni, kita baca, kita tak akan faham. Kecuali kita mengaji khusus bagai istilah-istilah yang, sebab setengah istilah ni dia penulis, penterjemah sendiri tidak terjemah, dia pakai asam, munkarul hadis, majhul, apa dia lagi, perkataan thiqah, mursal, sebagainya. Jadi bila kita baca perlu kepada ada penjelasan daripada pihak yang faham istilah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata hadis ini dhaif, hadis yang mengatakan tidak ada Imam Mahdi kecuali Nabi Isa, hadis ini sangat lemah. Kemudian ada lagi perawi di bawah, perawi pula ada lagi komentar daripada Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, mengatakan Muhammad bin Khalid ini seorang yang
majhul, seorang yang tidak dikenali. Mana kita melihat ada percanggahan pendapat, tetapi penulis memilih pendapat bahawa hadis itu lemah. Biar kesimpulannya bahawasanya kemunculan Imam Mahdi ini adalah sabit, adalah sabit. Akhir sekali ialah pandangan daripada Al-Imamul Qurtubi. Kata dia mungkinlah, dia kata mungkin dimaksudkan oleh Nabi dalam sabda dia, tidak ada la mahdiyu illa Isa bin Maryam, tidak ada Mahdi kecuali Nabi Isa. Maksudnya tidak ada Mahdi yang sempurna. Dia takwil kat tu pula. Dia ada takwilan dia. Kalau dia anggap hadis tu boleh diterima, Imam Qurtubi kata maksud tidak ada Mahdi, tidak ada Mahdi yang sempurna. Sebab perkataan la kemungkinan menafikan kesempurnaan. Kadang-kadang la dengan maksud menafikan bil kulliyah, keseluruhan. Jadi takwilan Imam Qurtubi ini sesuatu yang ma'kul, yang munasabah. Kita akan bertemu banyak, kita sebelum ini telah bertemu banyak hadis-hadis yang bermula dengan la, tetapi membawa maksud bukan penafian secara keseluruhan, tetapi menafikan kesempurnaan. La yu'minu ahadukum, contohnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasihkan dirinya. La itu bukan menafikan orang itu dikira tidak beriman langsung. Mana tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sehingga seseorang suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Menafikan dari sudut kesempurnaan. Maknanya tidak ada yang Mahdi yang sempurna, yang maksum kecuali Isa. Dengan pemahaman tersebut maka berbagai hadis boleh disatukan atau boleh ditaufikkan, dan hilanglah pertentangan. Dia pertentangan tu hanya secara lafaznya, tapi dari segi maksudnya ada tepat yang kita boleh samakan. Baik, kita pergi kepada fasal yang kedua berhubung dengan kemunculan Ad-Dajjal, hak paling besar ni. Ini yang dia punya musibah ataupun fitnah akhir zaman yang sangat besar adalah Al-Masihud Dajjal. Sehingga ada riwayat hadis mengatakan Nabi-Nabi yang terdahulu juga turut mengingatkan kepada umat mereka tentang kemunculan Ad-Dajjal. Termasuklah Nabi Nuh. Nabi Nuh di zaman dia sudah beritahu kepada kaumnya tentang kemunculan Ad-Dajjal. Padahal muncul Dajjal itu di akhir zaman. Apa makna Al-Masih daripada kalimah masaha, masih? Masaha, masih ini maknanya yang sapu, sapu ataupun yang padam. Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi, atau lebih mudah dikenali dengan Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ahli sejarah, ahli tafsir, rahimahullah, menyebut 23 pendapat tentang asal perkataan Al-Masih. Sementara penulis kita Al-Qamus melanjutkan kepada 50 pendapat. Banyak sangat. Lafaz ini dimutlakkan untuk orang yang benar, juga dimutlakkan untuk yang sesat lagi pendusta. Maknanya perkataan yang sama boleh dipakai dengan dua maksud. Sebab tu untuk Nabi Isa disebut Al-Masih Isa bin Maryam, ya. Kemudian Ad-Dajjal pun sebut Al-Masih juga, Al-Masihud Dajjal. Al-Masih Isa bin Maryam maknanya Nabi Isa akan turun pada akhir zaman untuk sapu, untuk padam segala keburukan, kerosakan yang berlaku di zaman itu. Manakala Ad-Dajjal pula munculnya ia sebagai suatu ujian yang berat untuk dia padamkan segala kebaikan dan dia sebarkan keburukan dan fitnah. Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam adalah orang yang benar, sementara Al-Masihud Dajjal adalah sesat lagi pendusta. Dia berlawan dua tu. Akhirnya matilah
Dajjal. Kita akan jumpa hadis ni. Bila berlawan dua tu, Dajjal menjadi cair sebagaimana cairnya garam dalam air. Walaupun dia diberi kebolehan untuk buat perkara yang luar biasa, boleh, tetapi akhirnya dia kalah juga. Allah Ta'ala menciptakan dua Al-Masih. Salah satu dari keduanya adalah lawan untuk yang lain. Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Masih yang membawa petunjuk. Dia menyembuhkan orang buta sejak orang buta yang buta sejak lahir. Itu terdapat dalam nas Quran, boleh baca dalam surah Al-Maidah, ada ayat tu berhubung dengan Nabi Isa ni, boleh. Wa ubri'ul akmaha wal abras. Al-akmah ni mana orang yang buta sejak daripada awal, sejak daripada lahir. Ataupun abras, orang yang berpenyakit kusta, sejenis penyakit kulit. Dan dia juga diberi mukjizat boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin daripada Allah. Sementara Dajjal pula, semoga Allah melaknatnya, adalah Al-Masih yang membawa kesesatan. Dia menguji manusia dengan sesuatu yang diberikan kepadanya berupa kemampuan yang luar biasa. Di antaranya Dajjal boleh menurunkan hujan. Kalau manusia minta hujan, dia boleh menurunkan hujan. Boleh menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang luar biasa. Luar biasa maknanya dia boleh memenuhi kehendak manusia dari sudut kebendaan. Nak gapo dia dari sudut benda. Sebab tu fitnah yang paling kita takuti ialah apabila manusia ni leka dengan kesenangan sehingga mereka meninggalkan agama. Ini fitnah yang paling besar, sehingga ramai manusia tersungkur, terjatuh. Nak gapo dia boleh bui, tapi tak sedar bahawa dia adalah Ad-Dajjal. Ini akan berlaku di akhir zaman. Sehingga Nabi berpesan, kalau kamu mendengar kemunculan Dajjal, cubalah lari mana-mana pun. Lari tepat yang, kalau boleh lari di bukit-bukit lah, lari sejauh-jauhnya. Sebab dia akan masuk semua tempat kecuali Mekah dan Madinah sahaja. Kecuali Mekah dan Madinah sahaja dia tak boleh masuk, sebab ada malaikat yang mengawasinya, yang menjaganya. Tujuan dia adalah untuk menyesat dan memesongkan manusia. Baik. Dajjal dinamakan juga Al-Masih kerana salah satu namanya, salah satu matanya, matanya buta. Atau kerana dia mengelilingi dunia dalam masa berapa tu, 40 hari. Atau satu pendapat yang lain, kenapa dinamakan Al-Masih? Salah satunya kerana dia matanya sebelahnya buta, atau yang kedua kerana dia dapat mengelilingi dunia, maknanya dia boleh bergerak dengan cepat, dengan pantas dalam waktu 40 hari. Jadi pendapat pertama itu lebih kuat kerana ada hadis berbunyi innad dajjal mamsuhul aini, sesungguhnya Dajjal itu terhapus atau buta sebelah matanya. Itu pengertian perkataan Masih. Apa pula perkataan Dajjal? Perkataan Dajjal diambil daripada Dajjal al-ba'ira, maknanya dicat dengan tar dan menutupinya. Dicat dengan suatu cat yang melekat dengan kuat lah. Melekat dengan sangat kuat. Asal dari kata ad-dajalu, mencampur adukkan. Dajala idza labbasa wa mawwaha, maknanya merancukan. Rancu jadi tidak menentu, bercampur. Jadi Dajjal adalah orang yang merancukan, menjadikan sesuatu tidak menentu, pendusta, dan diberikan sesuatu yang luar biasa. Kata tersebut termasuk bentuk yang mubalaghah. Bila mari dalam bentuk Dajjal tu atas wazan, kalau kita belajar saraf, wazan fa'al. Fa'al itu wazan dalam bentuk mubalaghah. Mubalaghah maknanya melebihkan, lebih. Maksud lebih ialah
sangat-sangat bersifat pendusta, sangat-sangat boleh buat perkara yang luar biasa, kerana dia mari atas wazan fa'al. Wazan maknanya timbangan. Dia berbahasa Arab ni dia banyak wazan. Fi'il ini wazannya begini, isim ini wazannya begini, timbang. Tapi dia setiap wazan tu dia ada makna yang berbeza lah, makna yang lain. Jadi maknanya adalah banyaknya berlaku kebohongan dan juga kerancuan, perkara-perkara yang berkecamuk, yang tidak menentu darinya. Dia boleh dijamakkan atau pluralnya adalah dajjalun. Sementara Imam Malik menjamakkannya dengan dajajalah, dalam bentuk jamak taksir. Jamak taksir ni jamak yang tidak berakhir dengan waw dan nun. Kalau dajjalun dia berakhir dengan ada waw nun, itu dipanggil jamak jamak muzakkar salim. Manakala dajajalah jamak taksir, jamak yang tidak ikut kaedah yang asal. Imam Qurtubi kata Dajjal ni secara bahasanya memiliki 10 makna. Dan lafaz Dajjal menjadi sebutan nama untuk Al-Masih yang buta lagi pendusta. Jika dikatakan Dajjal, orang langsung ingat hanya kepadanya, iaitu ingat kepada sifatnya yang buta lagi pendusta. Dajjal dinamakan Dajjal kerana dia telah menutupi kebenaran dengan kebatilan, sehingga tidak dilihat kebenaran sebab tertutup, atau kerana dia telah menutupi kekufurannya di hadapan manusia dengan kebohongan. Ada juga yang mengatakan bahawa dia menutupi perkara yang benar dengan jumlah pengikutnya yang banyak. Pengikutnya yang banyak. Dia akan muncul di mana? Dia akan muncul di Isfahan, sebelah satu wilayah di negara Iran. Seorang yang berketurunan Yahudi, Dajjal pun manusia juga, akan muncul dari kalangan Yahudi daerah Isfahan. Kemudian ramai pengikut-pengikutnya. Ada setengah hadis sebut ramai siapa berpuluh-puluh ribu, dan mereka memakai serban berwarna hijau. Nantilah kita mai ada nota-nota tambahan, ada lagi banyak lagi nota lain berhubung dengan tajuk Al-Masihud Dajjal. Baik, kita baca sedikit untuk sifatnya. Sifat Dajjal dan hadis-hadis yang menjelaskannya. Dajjal adalah seorang lelaki dari keturunan Adam. Maknanya dia ni manusia juga. Tak perlu kita fikir dia ni jin ke apa. Dia juga manusia. Dia memiliki banyak sifat yang dijelaskan dalam berbagai hadis agar manusia mengenalinya dan memberi peringatan kepada mereka atas kejelekannya, keburukannya. Kita pun tak fikir, kita kata apa tujuan Allah Ta'ala menzahirkan Dajjal di akhir zaman, sedangkan Dajjal ini suatu fitnah yang besar. Inilah yang dikatakan ujian. Inilah yang dikatakan ujian. Bahawa manusia kena tahu, nak kena berhati-hati supaya tidak tertipu, sebab kita hidup dengan penuh fitnah. Fitnah terlalu banyak. Kalau kita tidak beringat, maka kita kena. Sehingga ketika dia keluar, maka orang-orang beriman akan kena dan tidak terkena fitnahnya. Bahkan mereka akan tetap mengetahui sifat-sifatnya yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat ini dapat membezakannya daripada manusia yang lain. Maka tidak akan ada yang tertipu kecuali orang yang bodoh yang telah ditetapkan kesengsaraan baginya. Di antara sifat tersebut, dia ni seorang lelaki masih muda, dikatakan berkulit merah, kulit putih merah, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, manakala dia jalan agak terbuka sikit, berambut kerinting, keningnya lebat, dadanya bidang, apa dia, mata kanannya buta, mata tersebut tidak muncul, tidak pula tertancap, dalam saat mana tidak melekat dengan kuat, tidak melekat dengan kuat mata dia, seperti tubik keluar, seperti buah anggur yang menonjol. Takut tu. Tengok orang mata besar tu jola tubik keluar. Tak gambar yang menakutkan dia. Tidak kata lekat molek mata tu tubik.
Jadi dia punya sifat dia tu lekak dia, orang rambut keriting, nah, mata pula serupa inak menebuh anggur yang keluar. Sementara di atas mata yang kiri ada daging keras yang tumbuh, ada bunculan daging keluar. Antara kedua matanya tulis perkataan kaf fa ra, kufrun, huruf yang putus, ataupun kafirun, ataupun kaf alif fa ra. Sama ada kafara yang berputus ataupun yang bersambung. Setiap Muslim dapat membacanya. Orang Islam boleh baca, kenal. Sama ada orang yang melihatnya itu buta huruf ataupun tidak. Dan di antara sifatnya bahawa dia ni seorang yang mandul, tidak memiliki anak. Kalau kita tak mengaji hadis, tak jumpa hadis tentang sifat-sifat Dajjal ni, kita tak tahu lah. Tapi bila kita dengar, kita baca, kita tahu, maka kita mendapat suatu gambaran. Gambaran Nabi bagi ni detail. Sebab tu ada di antara sahabat mengatakan, Ibnu Sayyad, ada seorang lelaki muncul zaman Nabi, budak tu, namanya Ibnu Sayyad. Ramai sahabat kata dia lah Dajjal. Sebab ulama berbeza pendapat, adakah Dajjal sudah muncul ataupun belum. Ada pendapat mengatakan belum, ada pendapat mengatakan sudah muncul, ada dah, cuma dia masih bersembunyi dan hanya menunggu masa untuk keluar. Tapi yang lebih menarik, apabila ulama membahaskan, ada sebahagian sahabat Nabi mengatakan seorang budak lelaki yang hidup zaman Nabi bernama Ibnu Sayyad. Ramai sahabat kata, ni Dajjal. Bukan Dajjal dari segi sifat jahat dia, tapi dari segi sifat fizikal dia. Jahat tu jahat lah. Tapi itu pandangan setengah sahabat. Betul atau tidak, wallahu alam. Itu ada perbahasan yang disebut oleh para ulama. Kita akan jumpa tajuk Ibnu Sayyad. Baik, di antara hadis itu disebut oleh pada Ibnu Umar, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun atufu bil baiti fa dzakara annahu ra'a Isa ibn Maryam alaihi salam thumma ra'a ad-dajjal fa wasafahu fa qala fa idza rajulun jasimun ahmar ja'adur ra'si a'warul 'aini ka'anna 'ainahu 'inabatun tafi'ah qalu hadha ad-dajjal aqrabun nasi bihi syabahan ibnu Qatan rajulun min Khuza'ah. Ketika aku sedang tidur, Nabi kata ketika aku sedang tidur, aku bermimpi, aku melihat aku tawaf di keliling Kaabah. Kemudian beliau menyebut bahawasanya beliau melihat Nabi Isa AS, itu dalam mimpi dia, lalu melihat Dajjal dan memberikan sifatnya. Tiba-tiba sahaja ada seorang lelaki dengan badan yang besar, merah kulitnya, rambutnya kerinting, mata sebelahnya buta, seolah-olah matanya adalah buah anggur yang menonjol, seperti buah anggur bulat jala nak tubik luar, mana tidak melekat kuat pada biji matanya. Maka para sahabat berkata, orang yang paling mirip dengan Dajjal dari sudut sifat-sifat yang Nabi sebut, dia kata seperti Ibnu Qatan. Ibnu Qatan seorang lelaki daripada kabilah Khuza'ah. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Fitan, bab menyebut munculnya Dajjal. Itu dalil yang pertama tentang sifat-sifat dia. Yang kedua juga riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Dajjal di tengah-tengah manusia, lalu bersabda, innallaha ta'ala laisa bi'awar, ala wa innal masihad dajjal a'warul aini al-yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia buta sebelah matanya. Dan ketahuilah sesungguhnya al-masihud dajjal adalah picek-picek, di mananya apa dia? Tak ada mata sebelah. Matanya sebelah kanannya tiada. Adapun Dajjal itu matanya bagaikan anggur yang menonjol.
Jadi apabila Dajjal mengaku dia sebagai Tuhan, maka dakwaan ia, pengakuan dia adalah tidak benar, sebab pada dirinya ada kekurangan. Nabi menyebut innallaha ta'ala, Allah Ta'ala laisa bi'awar, Allah Ta'ala tidaklah bersifat kekurangan, buta sebelah matanya. Ini sebagai lawan kepada menyatakan kekurangan yang ada pada Dajjal yang tidak ada sebelah matanya. Sebab tu dalam perbahasan ulama-ulama salaf berhubung dengan sifat-sifat Allah, di antara hujah ulama salaf mengisbatkan sifat mata bagi Allah ialah hadis ni lah. Sebab Nabi tidak menafikan sifat mata bagi Allah, cuma dia menyatakan Allah Ta'ala itu laisa bi'awar, laisa bi'awar. Tapi di sisi ulama salaf, apabila sifat-sifat zatiah ni dibahaskan, ia mengisbat tanpa tashbih. Tu ya, sekat tu ya. Jangan pula kita faham bila Nabi sebut bahawa bagi Allah sifat mata sama dengan mata yang ada pada makhluk. Tak, bukan begitu. Bukan begitu. Mata yang layak bagi zat Allah, tapi bukan dengan maksud sama dengan makhluk. Isbat dari segi bahasanya, tetapi dari segi kaifiatnya tidak diketahui. Kemudian yang ketiga, dijelaskan dalam hadis riwayat sahabat bernama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu syabun qatatun indahu ainahu tafiyah ka'anni ushabbihuhu bi'abdil Uzza bin Qatan. Sesungguhnya dia seorang pemuda. Dajjal ni seorang yang masih muda, rambutnya sangat qatatun, kerinting, matanya pula tafiyah, menonjol. Menonjol ni maknanya supaya tubik Allah ke depan, seperti muncul ke hadapan, seolah-olah dia sama serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan. Hadis ni dalam Sahih Muslim, sama dengan hadis yang sebelumnya, iaitu Ibnu Qatan daripada kabilah Bani Khuza'ah. Dan yang terakhir kita ambil untuk muka surat ini sebelum kita berhenti, yang keempat, hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna masihad dajjal rajulun qasirun afja'u ja'du a'warun matmusul aini laysa bina ti'atin wala jahra fa in albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya Ad-Dajjal adalah seorang lelaki, badannya pendek, jarak antara kedua betisnya jauh, afja', ja'du itu kerinting, a'war buta sebelah matanya, matmusul aini, matanya terhapus dan tidak terlalu menonjol, wala jahra, tidak pula terlalu dalam, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu dalam. Sekiranya dia melakukan kerancuan, kerancuan ini menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kamu jadi bingung dan jadi bercelaru, kerana dia mengaku dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, menyebabkan manusia jadi keliru, maka ketahuilah bahawa Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah buta sebelahnya. Jadi sifat kekurangan itu ada pada Dajjal, dan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dan ada lagi sambungannya, kita akan insyaAllah minggu depan lah, dan ada nota tambahan pula kita akan main ni berhubung dengan Dajjal, sebab tajuk ni sangat besar untuk kita bincang ataupun untuk kita sentiasa ingat. Ada soalan? Ada soalan? Nabi doa kepada salam satu minta jawab kepada Dajjal. Ya. Di antara doa yang
sangat digalakkan untuk kita membacanya adalah doa berlindung daripada 4 perkara: min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga berlindung daripada wa min fitnatil masihid dajjal. Doa ni Nabi suruh kita baca selepas tahiyat akhir sebelum salam. Sebelum salam. Dari segi sunnah nabinya, itulah cara dia amalkan, yang dia minta kita amalkan juga. Jangan ditinggalkan di akhir solat sebelum beri salam untuk membaca doa ni. Itu doa salah satunya minta berlindung dengan Allah daripada fitnah Al-Masihid Dajjal. Di antara cara lain ialah disebut dalam hadis membaca 10 ayat sama ada di awal surah Al-Kahfi ataupun 10 akhir. Maknanya kita hafal lah, bukannya banyak, 10 ayat sama ada di awal surah Kahfi ataupun di akhirnya, untuk berlindung daripada Al-Masih. Maknanya Nabi dah beri kepada kita tip-tip cara-cara untuk kita mengelak daripadanya. Kalau kita nak lari, munculnya dia ni, kita nak lari, kita nak pesan, mungkin kita tak tahulah sama ada dia muncul zaman kita masih hidup atau muncul di zaman anak cucu kita. Kita nak pesan anak cucu, saya rasa kalau bunyi lari cepat-cepat ke Mekah Madinah, sebab dia tidak masuk Mekah Madinah, tapi dia cepat, benda tu cepat. Dia boleh mengelilingi dunia dalam masa 40 hari. Atas satu riwayat disebut oleh penulis kitab Al-Qamus tu, mungkin kita belum sampai lagi Mekah Madinah, dia pitah dulu. Tak kena pitah, dia tengah jalan. Kecuali orang ada di Mekah Madinah, tak apalah. Maknanya senjata kita adalah doa. Doa kepada Allah supaya terlindung. Tapi hak lebih besar, hak Dajjal tu tak apalah, sebab kita tak tahu bila dia muncul. Hak lebih kita takuti adalah hak Nabi sebut, sebelum berlaku kiamat akan muncul golongan yang disebut Dajjalun Kadzabun. Golongan-golongan Dajjal, pendusta, yang bilangan mereka hampir 30 orang. Bukan Dajjal hak tadi, bukan Dajjal hak mata sebelah, Dajjal hak rambut keriting, hak tubuh rendah, dada bidang, kaki pun jauh jarak. Itu hak fizikalnya. Tapi Dajjal hak sifatnya merosakkan manusia. Sebanyak hampir 30 akan muncul ia. Boleh jadi zaman sekarang sudah ada dah. Dajjalun Kadzabun, orang-orang yang bergerak atas nama agama tetapi mereka berdusta terhadap agama. Sebab tu bahaya kalau kita nampak orang yang dilihat, nampak jenis orang beragama lah. Orang dilihat macam sepatut lebar gini-gini sebagainya, tapi mereka merosakkan agama atas nama agama disebabkan kejahilan mereka. Kan banyaklah dia muncul ajar-ajar palsu. Ada pula hak mengaku jadi nabi, tu banyak dah sebenarnya. Hak mengaku Tuhan, tu hak mana di Selangor mana Tuhan Harung tu, ajar sesat Tuhan Harung, bukan sungguh mengaku Tuhan. Jauh ya. Apa tu hak nabi Melayu tu, hak cikgu Kahar ke apa tu, ada. Pelik sungguh lah manusia ni. Dia sebab buat benda-benda untuk menarik perhatian orang lain, mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi nabi. Itu semua Dajjal, Dajjalun. Tak ada dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.